Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده 97 من طعنة ورمية أو كما قال حديث صحيح riwayat Al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melantik Zaid bin Harithah untuk mengetuai pasukan tentera ke perang Mu'tah. Mu'tah bukan Mu'tah, mim wa hamzah, Mu'tah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perang Mu'tah satu perang besar. Okay, sebelum kita baca hadis ni, punca berlaku perang Mu'tah ini ialah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar satu orang wakil dia, nama dia Harith bin Umair. Nabi hantar Harith bawa satu surat pergi kepada Raja Busra, Raja Rom. Nabi buat satu surat min Muhammad Rasulullah kepada dia. Harith bin Umair bawa. Dalam perjalanan dia daripada Madinah nak pergi ke sana, dia ditahan di tempat yang bernama Mu'tah. Mu'tah ni di mana tuan-tuan? Di Jordan. Dia satu kawasan yang duduk di dalam daerah Karak. Bukan Karak Highway. Karak ni satu daerah di Jordan. Dia ditahan di situ
dan dibunuh. Benda ni menimbulkan murka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab undang-undang antarabangsa, utusan tidak boleh dibunuh. Macam hari ni lah, orang press, reporter tidak boleh dibunuh. Mereka ni ada lesen besar, mereka pergi ke medan perang mana pun, mana-mana pihak pun tidak boleh bunuh mereka. Itu undang-undang yang disepakati di peringkat internasional. Tapi apa yang berlaku, utusan Nabi yang bernama Haris bin Umair ini bawa surat Nabi nak pergi jumpa raja. Sampai di tengah jalan di Mu'tah, orang raja tu tahan dan dia bagi tahu kata dia utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pembunuh dia. Hebatnya kerajaan Islam pada masa tu, satu nyawa kena, satu tentera hantar pergi. Hebat tu tak ada ke kita lah ni. Satu orang utusan daripada pihak Islam kena bunuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar satu batalion tentera. Kerana nyawa satu sahabat Nabi terkorban, mereka kena terima akibat dia, mereka kena bayar harga dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kirim satu pasukan tentera yang Nabi selama-lama ni kalau hantar tentera, Nabi akan lantik seorang aja jadi komander, jadi panglima tentera. Tapi untuk perang Mu'tah, daripada awal Nabi lantik 3 orang. Para pengkaji sejarah bincang benda ni, pasal apa Nabi awal-awal Nabi sebut 3 nama untuk jadi ketua, tapi 3 ni one by one. Kita akan baca hadis dia. Kerana ini perang pertama yang melibatkan tentera Islam dengan tentera luar, iaitu tentera Rom, dan tentera Rom terlalu besar bilangan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar tentera dan Nabi namakan 3 orang untuk jadi komander dia. Perang Mu'tah ni jadi pada 1 Jumadal Awal tahun 8 Hijrah. Lawan, tentera Islam lawan dengan tentera Rom Timur, ataupun masa tu dipanggil Byzantine. Tentera Islam 3,000 orang, diketuai oleh Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Kita akan baca cerita tentang Zaid bin Harisah, siapa dia ni. Yang kemudian komander yang kedua ialah Ja'far bin Abi Talib, yang bulan lepas kita baca cerita dia mengetuai sekumpulan sahabat Nabi berhijrah ke Habasyah, dan dia menjadi spokesman, menjadi juru cakap bagi pihak sahabat-sahabat Nabi, bercakap dengan Raja Najasyi. Sekali kita nanti tengok sikit lagi cerita tentang Ja'far bin Abi Talib. Dan yang ketiga, Abdullah bin Rawahah, satu sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut 3 orang ini. Tentera Rom, kalau tengok dalam buku sejarah yang ditulis oleh Al-Waqidi, dia kata berjumlah 100,000 orang. Seorang lagi ahli sejarah, Ibnu Ishaq, terkenal dengan kitab tarikh, kitab sejarah dia kata tentera Rom 200,000 orang. Tapi para pengkaji sejarah kemudian hari menganggarkan bilangan hanya 10,000. Pengkaji sejarah kemudian ni dia kata tak mungkin tentera sampai 200,000 sampai 100,000. Dia kata ini exaggerated. Dia kata ini sengaja dibesar-besarkan. Tak perlu dibesar-besarkan macam tu. Walaupun nak tunjuk kata tentera Islam kuat, tentera Islam boleh mengalahkan bilangannya ramai, tapi tak mau exaggerate. Ini ahli sejarah kemudian macam kita lah, macam kita kan nak exaggerate. Kata kuliah semalam ramai kau? Ramai. Cara sebut tu kita takut lah.
Kata ada 1,000 mai kok mana, dia kata 5,000 lantangan. Exaggerate. Kira tengoklah sah Masjid Fahim ni 160 satu sah. Kalau ada 10 sah baru 1,600, pibuh 5,000. Walau hang suka dekat ustaz tu macam mana pun, janganlah exaggerate. Jangan exaggerate. Abang kata satu sah 160 orang, ada dalam 10 sah dalam 1,600, lelaki-lelaki perempuan sikit ada lah 2,000 kot. Cukup dah. Exaggerate ni tak bagus. Abang hak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So pengkaji sejarah yang kemudian ni kata tentera Rom tak ada lah 100,000, 200,000 lagi tak ada. Around 10,000 dia kata. 10,000 pun lawan dengan 3,000 dah cukup baik dah. Tentera Islam dah cukup baik dah. Cakap tu dah cukup baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis tadi. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kata Nabi SAW hantar satu pasukan tentera untuk lawan dengan tentera Rom, dan Nabi SAW sebut nama seorang-seorang komander yang akan memimpin tentera Islam itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi SAW, in qutila Zaid fa Ja'far. Nabi kata yang akan jadi ketua ialah Zaid bin Harisah, anak angkat aku. Kalau sekiranya Zaid tewas, Zaid gugur, Zaid syahid di dalam peperangan itu, fa Ja'far. Nabi kata tempat Zaid akan diambil oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupu aku. Sekali saya dicerita satu-satu ni. Zaid ni apa cerita dia, Ja'far ni apa cerita dia. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha. Nabi kata kalau sekiranya Ja'far bin Abi Talib sepupu aku pun gugur syahid di dalam perang itu, maka tempat untuk menjadi komander tentera akan diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Qala Abdullah, kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar yang meriwayatkan hadis ni. Dia kata kuntu fihim fi tilkal ghazwah. Dia kata dia ada dalam pasukan tentera. Ibnu Umar, anak Sidina Umar ni, dia salah seorang daripada pasukan tentera yang pergi perang di Mu'tah tu. Dia salah seorang. Faltamasna Ja'far bin Abi Talib. Bila dah habis perang, kami duk cari ni sahabat-sahabat yang gugur. Tentera Islam 3,000 orang, yang gugur syahid 12 saja. 12 orang saja syahid. Dan tentera Islam menang. Bila habis perang, pergi cari sahabat-sahabat, cari tengok hak hidup, siapa yang tak ada dalam hak hidup ni. Nombor satu mereka nak cari siapa dia? Sepupu Nabi ni, Ja'far bin Abi Talib. Faltamasna Ja'far bin Abi Talib fawajadnahu fil qatlah. Kami cari dalam hak mati bergelempang ni, jumpa Ja'far salah seorangnya. Wa wajadna ma fi jasadihi bid'an wa tis'ina min ta'nah wa rumyah. Allahu Akbar. Jumpa mayat Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi yang Nabi cukup sayang ni. Jumpa badan dia daripada ujung rambut sampai ujung kaki ada 90 kesan kena tombak dan kena panah. Allahu Akbar. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, belek-belek tengok, kesan kena panah, kesan kena lembing, kena tombak, ada 90 kesan. Demikian syahid yang kata Ja'far bin Abi Talib ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita akan tengok, kita akan kenal siapa Ja'far ni. Sebelum tu kita tengok Zaid bin Harisah, komander pertama ni. Zaid bin Harisah yang semua orang tahu apa dia? Dia anak angkat Nabi.
Dia kesayangan Nabi. Anak dia Usamah bin Zaid, bulan lepas kita baca hadis cerita apa? Nabi SAW lantik Usamah bin Zaid. Ada orang komplain tak puas hati, Nabi marah. Nabi kata kalau hampa tak puas hati dekat Usamah bin Zaid, sama macam hampa tak puas hati dekat bapak dia, Zaid bin Harisah. Sedangkan dua-dua ni kesayangan aku, Nabi kata. Zaid bin Harisah menikah dengan siapa? Dia menikah dengan Ummu Aiman. Siapa tuan-tuan Ummu Aiman ini? Ini nama besar. Dia salah seorang daripada 4 orang mak susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kecil-kecil, Ummu Aiman menyusukan Nabi. Tuan-tuan, Nabi ni Allah test dia daripada kecil sampai hari wafat, penuh dengan ujian. Bukan senang nak jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dalam kandungan perut mak, ayah mati. Beranak sat, mak mati. Tok Wan Abdul Muttalib bela, Tok Wan mati. Dia ambil alih oleh Abu Talib, pak penakan bela. Itu laluan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman yang menikah dengan Zaid bin Harisah ni, siapa Ummu Aiman ni? Dia mak susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok mana cerita dia boleh pergi jadi mak susu Nabi? Ummu Aiman ni kok mana cerita? Ummu Aiman ni dulu adalah hamba kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia menjadi hamba perempuan kepada ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab bila mak Nabi mati, dia ambil alih. Automatik dia jadikan Nabi ni macam anak dia. Dia jaga Nabi, dia sayang Nabi ni. Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kasih dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman ni gelaran pasal anak sulung dia nama Aiman. Sebelum dia kahwin dengan Zaid bin Harisah, dia kahwin dengan Ubaid bin Zaid. Dapat anak nama Aiman, maka dipanggil dia Ummu Aiman. Bila dia kahwin dengan Zaid bin Harisah, dapat pula anak nama Usamah bin Zaid. Nabi sayang ni, sayang dekat Zaid bin Harisah, jadikan anak angkat Nabi. Sayang anak mereka pula Usamah bin Zaid, jadikan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan nampak tuan penin tak? Ummu Aiman mak susu Nabi pergi menikah dengan anak angkat Nabi. Penin tak? Tuan penin lah, itulah cerita dia. Memang itu cerita dia. Duk fikir pula tak, ustaz kata Ummu Aiman ni mak susu Nabi. Okey. Ada kok mana cerita pula lepas tu pergi menikah dengan anak angkat Nabi pula, takkan mak pergi jadi anak hidup peninggut tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ummu Aiman ni dia orang Ethiopia. Tak segak. Ummu Aiman ni dia orang Ethiopia, dia tak segak. Itu sebab bila dapat anak nama Usamah bin Zaid. Usamah ni ikut dia, kulit gelap. Sedangkan Zaid bin Harisah ni kulit putih. Ni pun ada satu cerita pula. Jadi soksek di dalam kalangan masyarakat di Madinah ni. Dia berduk kata, betul ke Usamah ni anak Zaid? Awak color lain. Manusia, tuan-tuan, manusia. Tak saya kira lah manusia di Malaysia dengan manusia hidup zaman Nabi, semua pun manusia. Duk bersembang. Betul ke Usamah ni anak Zaid bin Harisah? Pasal apa Zaid putih, Usamah gelap? Pasal mak dia Ummu Aiman ni orang Ethiopia, mak dia kulit gelap. Biasalah anak keluar mai, kadang ikut ayah, kadang ikut mak. Tapi duk bunyi soksek-soksek tu menyebabkan Nabi SAW jadi tak seronok. Nabi jadi tak happy dengan benda tu. Sehingga kan timbul satu hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, dakhala alayya Rasulullah SAW zata yaum wa huwa masrur. Aisyah kata Nabi SAW satu hari balik ke rumah Aisyah ni, wa huwa masrur. Nampak Nabi ni happy.
nampak seronok. Faqala, sambil Nabi kata dekat Aisyah ni, dia kata, ya Aisyah, alam tara anna mujazzizan dakhala alayya fara'a Usama bin Zaid wa Zaidan wa alayhima qatifah qad ghataya ru'usahuma wa badat aqdamuhuma faqala inna hadhihi al-aqdam ba'daha min ba'd, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi satu hari balik ke rumah, balik seronok, nampak satu macam yang happy. Aisyah kata, awak ni, Nabi kata dekat Aisyah, dia kata, wahai Aisyah, hang tahu tak, tadi ada satu mujazzizan. Mujazzizan ni juga dia sebut qaif. Kalau tengok dalam bahasa Arab ni, dia kata qaif atau mujazzizan ni apa dia? Dia kata allazi ya'rifun nasab bi firasatihi wa nazarihi ila a'dha'il maulud wal walid. Dia pandai dalam masyarakat Arab mujazziz ataupun qaif ini. Dia pandai orang yang ada keahlian. Dia tengok orang tu, dia ada satu firasat, dia boleh tahu dia ni anak siapa, dia ni anak siapa. Itu kelebihan dia ni, mujazziz ataupun qaif ni. Nabi SAW kata apa? Dia kata, hang tahu dah Aisyah, tadi qaif ni ahli yang boleh tengok, boleh kenal orang ni melalui firasat dia boleh kenal. Dia lalu tadi, dia tengok Zaid dengan Usamah, Zaid dengan anak dia duduk selimut tutup kepala, tapi nampak aqdam, nampak tapak kaki. Dia tak tahu siapa dalam selimut tu, qaif ini. Dia tengok tapak kaki dua orang, satu tapak kaki ni kulit dia cerah sikit, yang ni kulit dia gelap sikit. Tiba-tiba dia pergi sebut, Nabi duduk ada situ, dia kata, inna hadhil aqdam ba'duha min ba'din. Hadis Bukhari. Dia kata apa? Ini tapak kaki, walaupun color lain, ini anak dengan pak. Dia kata, Allahu Akbar. Kata-kata tu menggembirakan Nabi. Sebab apa? Sebab nak padam tu, hak sok-sek duk kata Usamah ni betul ke anak Zaid tu. Bila qaif ni kata, tanpa mengetahui siapa duk dalam selimut tu, tengok tapak kaki color lain pun, dia tengok tu berdasarkan ilmu dan firasat yang ada dekat dia, dia kata ni anak dengan bapa. Nabi dengar macam tu, Allahu Akbar, seronok. Balik ke rumah, bagi tahu dekat Aisyah dengan muka yang ceria gembira. Nabi kata, hantar dah Aisyah, tadi qaif tadi tengok kaki je, dia tak tahu siapa dalam selimut. Dia kata ni anak dengan bapa. Hantar siapa dalam selimut tu? Zaid dengan Usamah. Maknanya dengan itu, tu saya cakap dah, Zaid dengan Usamah memang anak beranak. Nabi ni dia punya sayang dekat dua beranak ni, dekat Zaid bin Harisah dengan Usamah bin Zaid ni, dia punya sayang ni sampai macam tu, terlalu personal sayang dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka sewaktu berlaku perang Mu'tah, Nabi kata Zaid adalah komander pertama. Kalau Zaid gugur syahid, yang menggantikan dia ialah Ja'far bin Abi Talib, sepupu aku. Tuan-tuan, siapa Ja'far bin Abi Talib ni? Ni orang-orang yang Nabi pilih ni. Dalam sebuah hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, kuntu alzamun nabiyya sallallahu alaihi wasallam li syab'i batni hina la akulul khamir wa la albasul harir ولا يخدمني فلان ولا فلانة وألصق بطني بالحصباء واستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا fayut'imuna ma kana fi baiti.
hatta in kana la yukhriju ilayna al-'ukkah laysa fiha shay' fanashtaqquha fanal'aqu ma fiha, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata apa? Aku dengan Nabi ini tak berpisah, macam tuan dengan bayang-bayang. Entah Abu Hurairah yang riwayat hadis Nabi ribu-ribu buah ni, oh dia dengan Nabi ni follow rapat. Tapi dia kata, aku nak abang dekat hampa, aku duk ikut Nabi ni li shiba'i batni, dalam keadaan perut kenyang. Ditulis lagu tu. Tuan-tuan, kalau tak baca syarah hadis ni, tuan-tuan cerita kot lain. Tuan-tuan dicerita duk ikut Nabi ni memang perut kenyang, orang duk jamu isi daging, orang duk jamu. Tuan-tuan duk ingat Nabi macam ustaz-ustaz lah ni. Dah tuan, bila baca syarah hadis, bukan itu maksud dia. Maksud Abu Hurairah, dia kata, kuntu alzamun nabiyya sallallahu alaihi wasallam li shiba'i batni, aku duk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan perut kenyang. Dalam syarah hadis dia kata apa? Maksud perut kenyang itu rasa macam kenyang tapi lapang. Kenyang apa? Kenyang dengan ilmu tapi perut lapang. Bukan hakikatnya perut kenyang sungguh. Oh tuan-tuan, kita baca ni, ingat lagu ustaz-ustaz lah ni lah. Masjid panggil ceramah, tanya lu, ustaz ni, ustaz nak makan jenis macam mana punya? Nak kena jenis nasi daging ke? Nak kena jenis lamb chop ke? Ustaz lah ni kan. Ustaz ni pun kata, saya nasi malam tak apa boleh pi, lamb chop ni cara-cara orang putih pun saya tak apa boleh. Cari roti tanduri sudah. Oh, mana nak cari roti tanduri ni? No, nak kena terekam pi. Ustaz lah punya banyak akal. Nabi SAW bukan macam tu. Bukan kata Nabi, orang yang ikut dia pun perut kosong. Hina la akulul khamir, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata kadang-kadang sampai nak dapat roti makan pun tak ada. Hampa jangan sembang kata nak makan nasi Arab, nak pergi restoran Hadramaut. Oh, roti pun tak dapat kadang tu. Tapi ikut Nabi. Nabi pergi mana ikut Nabi mengajak apa, duk tadah, duk dengar, duk mengambil ilmu daripada Nabi, perut kosong. Roti pun tak ada kadang-kadang. Wala albasul harir, jangan haraplah kami ni nak dapat pakai pakaian sutra. Masa tu sutra belum diharamkan. So dia buat contoh, dia sebut sutra. Dia kata jangan mimpilah nak dapat kain sutra buat pakaian. Wala yakhdumuni fulan wala fulana. Tak pernah adalah khadam sama ada laki-laki ataupun perempuan. Tak ada. Buat je sendiri, basuh baju sendiri, buat apa semua sendiri. Tak ada siapa tolong pun. Abu Hurairah menceritakan zaman susah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa ulsiqu batni bil hasba, dia kata kadang-kadang sampai satu tahap aku terpaksa ambil batu ikat sendai perut ni pasal lapang. Cari batu bubuh, ambil kain berkas di perut ni, tekan perut ni pasal apa? Terlampau lapang. Tekan dengan batu nak bagi tak rasa lapang. Tuan-tuan, Islam yang kita terima hari ini dengan senang lenang, sampai kita tak tahu harga Islam ini. Islam ni mai kat kita melalui sahabat macam ni. Ni Islam yang kita dapat hari ini ni senang lenang. Mai masjid macam ni punya duk ada. Duk dalam aircon. Kadang-kadang sangat blackout. Kadang-kadang sangat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Abu Hurairah ni yang kita duk jumpa berapa banyak hadis ni. An Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Abu Hurairah ni dia dengan Nabi, mengambil ilmu daripada Nabi, sanggup menjadi khadam Nabi, dia berkhidmat apa juga benda yang disuruh oleh Nabi.
dia melalui hidup susah yang macam ni. Roti pun tak ada kadang-kadang. Dia kata kadang-kadang kena ambil batu sendai di perut ni. Lapar, dia kata. Wastaqri'ur rajul al-ayah wa hiya ma'i kay yanqaliba bi fayut'imuni. Kadang-kadang ni dia kata, tengok orang duk harap ku ada siapa-siapa nak suruh dia tolong baca ayat Quran hak turun dekat Nabi yang dia hafal. Suruh dia tolong baca Quran, mudah-mudahan dengan Quran yang dia baca tu dia boleh dapat makanan daripada orang tu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ustaz hari ni orang telefon nak panggil ceramah minta 2,000. Ustaz hari ni orang panggil untuk ceramah minta 5,000. Untuk dia lain, untuk PA dia lain, untuk kapal terbang lain, untuk hotel lain. Tuan-tuan, Nabi SAW dengan sahabat macam ni, macam kita duk baca ni. Maka tidak heran tarbiyah Nabi SAW dan para sahabat Nabi, dia melekat dalam hati. Dia tak ada ingat lain, dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, apa jadi? Kata Abu Hurairah ni, aku susah, aku miskin, sampai tengok orang kok ada siapa nak suruh aku baca Quran dekat dia, mudah-mudahan dengan tu aku dapat makan. Suruh baca, belanja makan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata apa? Dia kata wa khairun nas lil masakin Ja'far bin Abi Talib yang qalibu bina. Dia kata dalam ramai-ramai ni, Abu Hurairah kata, dalam ramai-ramai ni satu orang yang aku tak boleh lupa, dia cukup kesian dan sayang dekat orang miskin. Siapa dia? Ja'far bin Abi Talib. Dia bukan orang kaya, tapi dia tak boleh tengok orang miskin, dia tak boleh tengok orang susah, dia nak tolong. Tuan-tuan, tolong orang ataupun hati besar ni kadang-kadang bukan duk kat orang kaya, dia duk kat orang susah. Saya tahu 80-an saya posting kerja di Sungai Aceh. Zaman tu 80-an tuan-tuan. Dalam Pulau Pinang ni dua tempat lah dia panggil tempat buangan. Satu Sembawang Pantai Selatan, ni pun tebai Sungai Aceh, Sungai Bakau ni. Satu lagi balik pulau. Tengok posting kena pergi sana, pocik dia kata. Ayo tuan-tuan, zaman ni pun tebai titi, dia panggil titi Lucky Strike. Tuan-tuan tahu titi Lucky Strike? Daripada Pekan Kayan nak lintas pergi balik sana tu, nak pergi Simpang 3 Tok Kamat, nak lipat masuk pergi Parit Buntang tu, titi tu kan. Dia ada seirin balik sana, titi raita pi, balik sini titi raita. Titi raita tu dulu titi besi lengkung-lengkung tu. Dulu orang sana panggil titi Lucky Strike. Saya tak tahu pasal apa. Allahu Akbar. Sekolah tu yang duk main jadi student ni, kawasan laut tu. Sungai Wudang, sungai apa tu, belah-belah. Kan? Mak bapak nelayan. Mak tak kerja, housewife. Susah tuan-tuan. Saya melihat kesusahan. Kita baru keluar universiti pergi kerja ni, mereka bagi jadi guru disiplin lah, cengih. Baru keluar universiti, duk mengau-ngau, mereka bagi jadi guru disiplin master. Dia kerja tangkap budak-budak tak main sekolah lah. Tak main sekolah hari, bukan tak main sehari, bukan tak main 2 hari, kadang seminggu sekali dia ambil. Tak main. Kita mak lah. Pergi cari yang kata guru yang berdedikasi ni masa tu cari pergi Sungai Cenaam, pernah dengar nama kawasan perumahan PPRT, rakyat termiskin. Cahan jebat masuk kampung, Assalamualaikum tu, keluar main mak dia pakai kain kemban aja.
Nak cari siapa? Abang nama saya nak cari ni. Anak saya awak bersepah. Dak dia ni seminggu dah tak pergi sekolah ni, apa cerita? Nak menggaji lagi ke tak mau? Cengih. Mak dia kata minta maaf lah cikgu ayat tu, minta maaf lah cikgu dia kata. Ni bekas anak murid saya, ada 2 orang duduk belakang ni, dia pun tahu. Tak maaf lah cikgu dia tak tahu ustaz, dia tak tahu cikgu lah. Dia minta maaf lah cikgu dia kata pak dia duduk sakit tu, dia kena ganti tempat pak dia lah, turun ke laut. Kita dengar gedebuk dia main dalam perut. Kalau dia tak turun ke laut, kami nak makan apa? Mak dia kata. Lembut lutut tuan-tuan, kita dengar ni. Apa? Bukan hatu saya nak abang. Saya nak abangnya apa? Kita nak balik ni, dia kata cikgu tunggu sat turun ni, mak ni pi ke rumah sebelah ni, apa-apa semua hak mana yang nelayan dah balik daripada laut ni, yang ada apa-apa nak ambil ikan bagi kat kita. Masa tu bukan masa ikan temenung turun harga, bukan. Dia besar hati tuan-tuan, dia besar hati ni. Cikgu Umay ni nak cari anak dia pasal buat salah, pasal tak pergi sekolah pun dia besar hati. Dia nak pergi cari ikan boleh berapa ekor ke, dia nak bagi kat kita ni. Seronok ni pasal Cikgu Umay. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau kita tak pernah duduk dalam kemiskinan dan kita tidak pernah tengok kemiskinan, apa kita faham tentang kemiskinan? Kuliah saya di Masjid Sultanah Bahiyah dulu, saya cerita susah orang ni kena makan sotong buat cincin kan, tuan-tuan ada dengar tu. Makan sotong rebus aja, rebus dengan serai aja, tapi dapat pun catu, mak bagi seorang sekong aja. Dapat tu makan nasi ni, sotong tu potong ni buat cincin dulu. Habis makan nasi duk gerik sotong di jari tu. Orang susah tuan-tuan. Saya sebut benda tu di Masjid Sultanah Bahiyah, tuan-tuan ramai mai salam. Lepas tu dia kata Allahu Akbar, rasa semua kami lalu benda tu. Kita cerita benda ni, orang yang tak pernah susah, tak pernah melihat kesusahan, apa dia faham? Bila video tu masuk dalam YouTube, saya duk baca komen ni. Ada yang tulis, ustaz kalau nak mohong pun berpada-pada. Tuan-tuan nak bercakap kemiskinan, nak cerita tentang kemiskinan kepada orang yang bukan sahaja dia tak pernah miskin, dia tak pernah tengok kemiskinan. Dia kata ustaz kalau nak mohong pun berpada-pada. Sebab tuan-tuan balik, tuan-tuan tengok ni YouTube ada duduk tunjuk ni, tuan-tuan tengok hak like berapa, hak dislike ada berapa. Hang mailah siapa pun ceramah, satu manusia keramat hidup ceramah pun, hak dislike ni ada 1000 kadang-kadang tu. Allahu Akbar tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa kata Abu Hurairah? Dia kata wa khairun nas lil masakin Ja'far bin Abi Talib yang qalibu bina fayut'imuna ma kana fi baiti. Abu Hurairah kata aku nak abang kat hampa dalam ramai-ramai orang ni, aku tak boleh lupa dia cukup sayang kat orang miskin. Siapa dia? Ja'far bin Abi Talib. Ni hatta saat kita baca hadis dalam perang Mu'tah, dia terkorban, dia ada berapa bekas di badan dia, berapa tuan-tuan? 90 bekas tombak dan bekas panah tercacak di badan dia ni, 90. Dia ni satu orang manusia yang sangat mulia. Bukan mulia kerana keturunan dia sepupu Nabi, no, tapi mulia kerana dia orang baik. Dia pergi jumpa ni orang susah ni, apa dia bawa balik rumah, kata Abu Hurairah. Dia bawa balik rumah sahabat-sahabat susah ni, ahlus sufah dia bagi. Dia bawa balik mai di rumah dia, fayut'imuna, dia bagi kami makan, kata Abu Hurairah. Dia pun bukan orang senang, dia bukan orang kaya, tapi dia hati dia besar. Dia nak share apa yang dia ada dengan orang susah. Hatta in kana la yukhriju ilaina al-'ukkah laisa fiha syai'. Sampailah sehari tu dia panggil kami pergi di rumah dia, nak bagi makan tak ada apa.
Tapi panggil orang main di rumah dia, besar hati, nak bagi makan tak ada apa. Dia bawa keluar satu ukah, ain kaf ta marbutah. Ukah ni dia perut menatang, kan daripada ubat geriba. Perut menatang tu dia jahit, dia taruh hayang dalam tu. Kadang-kadang dia buah makanan dalam tu. Dia panggil ukah. Dia kata satu hari Ja'far bin Abi Talib ajak kami pergi di rumah dia. Kami duk ingat ada benda nak makan. Tak ada benda nak makan. Dia bawa keluar ukah tu, pegang-pegang kempeh, tak ada apa dalam tu. Dia kata buka tengok, kok ada apa. Kami pun belah, dia kata fanashaqat taqwa. Kami pun belah ukah tu, tengok kok ada apa. Tak ada apa. Abu Hurairah kata apa? Fanal'aqu ma fiha. Adalah kesan-kesan bekas-bekas macam ada makanan tu, pakat jilat seorang sikit. Hadis ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari, first grade punya hadis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian yang dikatakan kehidupan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ja'far bin Abi Talib ni tuan-tuan, dia ni siapa dia tuan-tuan? Dia anak Abu Talib. Abu Talib ni siapa? Pak penakan Nabi. Yang masyhur cerita dia apa ni? Masyhur cerita dia nak mati, Nabi duduk ada sebelah dia. Nabi kata, ya am, qul la ilaha illallah. Pakcik katalah la ilaha illallah. Tak. Balik tengok, balik tepi kata, hal targhabu an millati Abdul Muttalib. Hang takkan nak tinggal agama pak kita Abdul Muttalib? Tak kata. Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah. Katalah la ilaha illallah. Tak boleh. Ni Abu Talib ni. Abu Talib ni pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati tak masuk Islam. Bini Abu Talib nama Fatimah binti Asad, bini dia. Maksudnya apa? Mak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya mak Sayyidina Ali bin Abi Talib. Fatimah binti Asad ni pula lain. Bila mati laki dia Abu Talib, dia tak Islam lagi. Bila mati Khadijah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua-dua ni mati, Nabi jadi cukup duka cita. Nabi jadi upset. Nabi jadi macam depressed. Sehingga tahun tu dipanggil Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun ke-10 Nabi dilantik jadi Nabi, belum hijrah ke Madinah. Siapa yang menjadi galang ganti kepada Abu Talib, kepada Khadijah yang mati ni siapa? Fatimah binti Asad ni, mak Sayyidina Ali, isteri Abu Talib ni. Dia jadi galang ganti. Dia belum masuk Islam masa tu. Dia sayang Nabi ni, Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mengetahui. Fatimah binti Asad ni, mak Sayyidina Ali ni, dia sayang Nabi ni sehingga kan kalau ada makanan dalam rumah, Nabi makan dulu baru anak-anak dia makan. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, anak dia ada nama Talib, ada nama Aqil, ada nama Ja'far bin Abi Talib, ada nama Ali bin Abi Talib. Hampa tepi sat dulu, Muhammad makan dulu. Sayang dia dekat Nabi ni daripada kecil lagi. Dia habaq kat anak-anak dia, ni Muhammad ini yatim piatu, mak tak ada, ayah tak ada. Bagi keutamaan dekat Muhammad. Sehingga Nabi hijrah Mekah pi Madinah, dia ikut pi. Ada sebahagian ahli sejarah kata dia tak ikut pi. Tapi qaul yang paling kuat di kalangan ahli sejarah kata Fatimah binti Asad ikut Nabi hijrah ke Madinah, dan dia mati di Madinah, tanam di Baqi'. Bila mati Fatimah binti Asad ni, Nabi SAW sayang dia ni macam sayang mak. Nabi sayang dia ni, Nabi pun tak ada arah, tak torah. Nabi ambil jubah Nabi buat kapan. Sayang ni.
Ambil jubah Nabi ni, ambil buat kapan Fatimah binti Asad ni. Nabi turun dalam liang, sambut mayat dia letak. Dalam satu riwayat kata apa? Nabi turun pergi, Nabi tidur Ustaz dalam liang tu. Nabi tidur Ustaz, lepas tu baru Nabi bangkit. Satu riwayat kata Nabi turun pergi sambut mayat, letak semua elok-elok. Bila Nabi naik saja, sahabat kata dekat Nabi, mereka kata, ya Rasulullah, kamu tak pernah buat macam ni kat siapa pun. Pasal apa kamu buat dekat Fatimah binti Asad ni? Pasal apa? Nabi kata apa? Selepas daripada wafat Abu Talib, tidak ada orang sayang aku macam dia ni. Oh tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hebat yang kata Fatimah binti Asad, mak Sayyidina Ali bin Abi Talib ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu dia orang-orang yang Nabi SAW pilih mereka untuk mengetuai perang Mu'tah yang kita kata tadi. Kriteria yang Nabi pilih ni cukup dahsyat. Dalam hadis tu Nabi SAW kata apa? Apabila gugur dan syahidnya Ja'far bin Abi Talib ini, fa Abdullah ibn Rawaha, ganti dengan Abdullah bin Rawaha. Mati juga, syahid juga Abdullah bin Rawaha dalam perang Mu'tah. Yang kata 12 orang mati ni memang betul-betul hardcore sahabat Nabi. Qala Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang riwayat hadis ni, dia kata Nabi SAW sebut nama-nama tu, dan nama-nama tu mati mengikut sikun yang disebut oleh Nabi. Nabi sebut nama Zaid bin Harisah dulu, kalau mati Zaid bin Harisah, kalau syahid ganti dengan Ja'far bin Abi Talib, kalau syahid Ja'far ganti dengan Abdullah bin Rawaha. Di medan perang jadi ikut urutan tu, macam Nabi sebut ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sehingga kan apabila sana sudah syahid, Nabi dah ada di Madinah, gugur saja 3 orang ni, Nabi SAW terus bangkit bagi tahu kepada sahabat yang ada. Tuan-tuan, masa tu tak ada teknologi, tak ada sistem telekomunikasi, tak ada. Lah sungguh jadi apa di mana, within second masuk dalam WhatsApp kita, bukan berita, dengan gambar sekali masuk mai. Zaman tu tak ada apa, tapi sana gugur saja. Zaid bin Harisah syahid, ganti dengan Ja'far bin Abi Talib syahid, ganti dengan Abdullah bin Rawaha syahid. Sana jadi serentak. Nabi SAW bagi tahu dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kata anna Nabi SAW na'a Zaidan wa Ja'faran wa ibn Rawaha linnas. Dia kata sana jatuh saja, gugur saja, syahid saja, sini immediately Nabi habaq dekat sahabat ada di depan. Nabi mengumumkan syahidnya 3 orang ni, yakni qabla an ya'tiyahum khabaruhum, sebelum berita tu mai daripada sana, mati tu Nabi habaq dah. Dan Nabi sebut nama tu ikut urutan kematian mereka ni. Faqala Nabi SAW akhadha rayah Zaidun fa usibah. Nabi kata mula-mula Zaid bawa bendera Islam ni, Zaid bawa. Summa akhadha Ja'far, Zaid bawa dan dia terkorban. Bendera tu tak ada jatuh, Ja'far pergi ambil, Ja'far bawa pula, Ja'far pula gugur syahid, bendera tak ada jatuh, Abdullah bin Rawaha pula ambil. Bila Nabi habaq macam tu, wa ainahu tazrifan, dia habaq kat sahabat ni ayak mata darah. Nabi ni ayak mata darah. Dia nak bagi tahu kat sahabat ni syahidnya 3 orang ni, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib dengan Abdullah bin Rawaha. Sambil doa habaq tu ayak mata darah ni Nabi ni. Hatta akhadha rayah saifun min suyufillah. Nabi kata akhirnya bendera Islam itu disambang oleh Khalid bin Al-Walid, yang dinamakan dia, yang dipanggil dia dengan nama Saif min Suyufillah,
Dia ni dipanggil dengan nama pedang daripada pedang-pedang Allah. Dia tangkap bendera tu dan dia bawa tentera Islam sehingga meraih kemenangan di dalam perang Mu'tah. Tuan-tuan, Ja'far bin Abi Talib putih tangan dua-dua belah. Dia duk pegang dengan bendera dengan tangan kanan, kena tetak putih. Bendera nak jatuh, dia sambak dengan tangan kiri, kena tetak tangan kiri putih. Dia kapit dengan celah ni, ada ni. Macam tu punya jaga bendera Islam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dengan kerana tu Ja'far bin Abi Talib, Nabi panggil dia Ja'far At-Tayyar. Ja'far yang mempunyai dua sayap. Nabi kata apa? Tangan dia yang terpotong itu Allah akan ganti dengan sayap dalam syurga. Dia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan hadis lain cerita pula an Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid sendiri cerita, dia kata laqad duqqa fi yadi yawma Mu'tah tis'atu asyaf. Khalid bin Al-Walid kata banyak-banyak perang Mu'tah ni memang challenging betul. Dia kata tangan aku 9 bilah pedang, 8 patah. Dia kata 9 pedang dia pakai dalam perang Mu'tah saja. 9 bilah pedang dia pakai, 8 patah. Wasabarat fi yadi safihatun li yamaniyah. Dia kata last kali hak tinggal bilah yang terakhir itu ialah pedang buatan Yaman. Dia kata. Dan akhirnya dia membawa tentera Islam menang di dalam perang Mu'tah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hebatnya para sahabat Nabi semata-mata kerana nak bawa main Islam kat kita ni. Tuan-tuan, apa benda dengan kita ni yang pergi tak sayang Islam sampai macam duk ada hari ni? Punya tak sayang agama sendiri, punya tak sayang ni. Sedangkan para sahabat dulu macam ni kisah mereka kerana nak mempertahankan Islam. Tuan-tuan, kita jadi orang baik di atas dunia ni, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sayang kita. Kita baca cerita bulan lepas tentang Raja Najasyi. Dia orang baik. Tentu kalau tengoklah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu an, dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina mata Najasyi. Hadis tu kata pada hari Najasyi mati, ni pun serupa. Najasyi mati tak dan sampai berita daripada sana, daripada Habasyah, tak sampai lagi. Nabi tahu dah, Nabi habaq dah dekat sahabat-sahabat ni. Nabi kata pada hari ini matal yaum rajulun salih. Nabi kata hari ini telah mati seorang lelaki yang salih. Salih ni maksud dia apa tuan-tuan? Baik. Nabi kata al-yaum pada hari ini satu orang laki-laki yang salih sudah mati. Faqumu fasallu ala akhikum ashamah. Nabi kata bangkit semua, jom kita sembahyang kepada saudara kita yang bernama Ashamah. Itu nama betul dia, Ashamah. Dia dipanggil dengan gelaran Najasyi. Dan hadis lain riwayat Abu Hurairah, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a lahum an-Najasyi. Hari Najasyi mati itu Nabi announce, Nabi buat satu announcement, bagi tahu kata pada hari ini Najasyi sahabat kita orang baik ni meninggal. Sahibal Habasyah, dia adalah pemerintah Habasyah. Fil yaum alladhi mata fihi, Nabi kata hari ini dia mati. Wa qala istaghfiru li akhikum, Nabi kata mai kita pakat-pakat minta dekat Allah supaya Allah ampun mana-mana salah silap dia. Tu dia tuan-tuan, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jadi orang baik ni tak rugi tuan-tuan. Pasal apa tak rugi? 1.6 bilion orang Islam dalam dunia ni doa kat kita kalau kita jadi orang baik. Dalam tahiyat sembahyang orang baca apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, bagikanlah selamat kepada kami dan kepada semua saudara kami yang salihin, yang baik-baik. Kalau kita dapat title tu, title salih itu, kita masuklah doa tu. 1.6 juta, 1.6 bilion umat Islam satu dunia doa minta Allah bagi selamat kepada kita kalau kita salih,
kalau kita jadi orang baik. Saya minta diri saya dan tuan-tuan, mari kita cuba untuk jadi orang baik, insya-Allah. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Muka surat 125. Muka surat 125. Bulan lepas duk mengajar dia keluar putih kot ni. Dia pakai duk tag saya, dia kata, ustaz, siapalah tu, dia kata, nampak tak handsome. Hei. Dia boleh kata lagu tu. Tu tak ambil sapu tangan sapu. Muka surat 125, dia kata masalah tiap-tiap nabi itu ada nabi yang dikasihnya dan ikutannya. Nabi-nabi ini dia ada idola dia. Dia nak abang itu. Nabi-nabi ini dia ada idola macam kita. Kita ada idola kita. Ada orang idola dia, ayah dia. Bagi dia ayah dia. Ayah dia hero. Ada ayah dia yang terbaik. Ayah dia Superman. Ayah dia semua. Ada orang idola dia siapa? Guru dia masa sekolah menengah, ada seorang. Oh, dia idolize kawan ni sampai tak tahu nak abang. Dia idolize. Dia admire. Dia saya masa duduk kolej Islam dulu seorang ustaz. Hidup lagi sampai dah, hidup lagi dia, sihat lagi. Ustaz Idris bin Haji Ahmad nama dia. Duduk Kedah lah ni. Ustaz Idris. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia balik Mesir, dia posting di kolej Islam. Baru graduate masa tu. Posting di kolej Islam. Dia mengajar tafsir dengan hadis. Ramai-ramai guru ada ni, kelas dia yang tertunggu-tunggu. Dia simple lah. Dia tiap-tiap hari mengajar pakai baju short sleeve, tain, masuk dalam. Kasut dia nanti pakai track shoe, kasut sukan di sekolah. Tu macam dia buat relax, dia buat tak peduli. Allahu Akbar. Saya tak tahu, dia mengajar sampai kat saya. Sampai. Bukan kata guru lain tak bagus, tapi hak ni macam kita nak baca ni, kita rasa lain. Kalau hak perempuan, Ustazah Fauziah Sani, Allah yarham, dah meninggal. Orang Selangor kahwin dengan orang Perlis, duduk di Perlis. Ustazah Fauziah Sani, Allahu Akbar. Dia mengajar mustalah hadis. Lain macam. Dia punya mengajar, dia punya cakap ni kita tak rasa macam masuk telinga. No, rasa macam dia duduk cakap dengan hati kita. Akibat dia apa tuan-tuan? Duduk tunggu-tunggu kelas dia. Tunggu kelas dia. Zaman tu recorder tu jenis hand, zaman breakdance dulu kan, dia carry tu dia punya pesang. Kalau buat rakaman, dia habis tu dia bidah ke depan kata. Dulu saya beli satu kecil punya, bukan hak Walkman tu, hak jenis hand carry ni. Okey, saya sorok lah. Takut dia marah bila dia rakam dia mengajar. Syok punya pasal. Bola laci ni. Dia duduk mengajar. Bidah pang kata satu kelas terkejut. Terpaksa mengaku kat dia. Tak minta maaf saya rakam tak. Kita minta rakam pasal apa? Saja. Kan? Masih dia tak marah. Syok. Saya tak tahu pasal apa, mungkin dia punya ikhlas kot sampai kat hati kita. Dia bercakap dengan hati kita. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Ini nak abang kat kita apa? Dia kata tiap-tiap nabi ini dia ada nabi lain yang dia idolize. Bermula kasihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ikutannya daripada tok nenek yang telah menjadi nabi dan menjadi rasul itu ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad ni dia dengan Nabi Ibrahim. Dia dengan Nabi Ibrahim. Sampai kalau tuan-tuan baca dalam hadis, satu sahabat mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata dekat Nabi, dia kata kami dah tahu cara bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum, kami dah tahu dah. Tapi nak selawat macam mana? Sahabat mai tanya Nabi. Nabi kata apa? Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama sallaita ala Ibrahim. Nabi habaq macam tu. Nabi kata selawat itu ialah kamu kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sambung sekali, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi habaq lagu tu. Punya ramai Nabi doa daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nabi pinpoint tentang Nabi Ibrahim. Nabi kata selawat dekat aku macam ni, dia sekali dia sambung. Maka dipanggil selawat itu selawat Ibrahimiyah. Dia panggil. Saya nanti cerita hadis-hadis tentang istimewa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. So kata dia apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dia paling sayang ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Tentang ini yang saya syok dengan kitab Bahrul Mazi ni. Saya syok. Dia buat main satu topik ke, main topik ke, sub topik ke apa ke, dia buat main hadis. Dia habaq satu benda, dia buat main hadis. Dia habaq satu benda, dia buat main hadis. Kita puas, tuan-tuan, kita puas. Kita nak gunakan benda tu sebagai amalan kita. Kita tahu there is a hadis telling us. Macam orang Mutiara, nampak? Ada dia memang lah. Kan? Kita tahu kata hadis ada. Subhanallah. Dan Syekh Idris Al-Marbawi yang tulis kitab Bahrul Mazi ni pula, dia bawa main hadis, dia bagi tahu pula hadis ni apa? Sahih ke? Hasan sahih ke? Hadis ni hasan ke? Hadis ni dhaif ke? Dia bagi tahu. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata bermula dalil yang menunjukkan yang demikian itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin ulah minan nabiyyin. Diriwayat kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bagi tiap-tiap nabi itu ada orang yang dikasihnya. Dia kata apa? Tiap-tiap nabi ini dia ada orang yang dia kasih. Dan orang yang diikutnya daripada kalangan nabi-nabi. Dia ada yang dia jadikan sebagai satu idola dia. Bukannya seperti Yahudi dan Nasrani. Berkata mereka itu Nabi Ibrahim alaihi salam itu beragama Yahudi, dan kata Nasrani Nabi Ibrahim alaihi salam itu beragama Nasrani. Nabi Ibrahim ni menjadi rebutan. Tuan-tuan pergi Hebron, kan saya sebut waktu kalau ada rezeki nak pergi umrah, singgah di Amman, Jordan, masuk ke Jerusalem, ziarah Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, satu trip pergi ke Hebron, ataupun orang Arab sana panggil Ibrahim Al-Khalil. Dia panggil bandar Ibrahim Al-Khalil. Di sana ada satu masjid Nabi Ibrahim. Dalam tu ada kubur Nabi Ibrahim. Kubur Nabi Ibrahim ni dia potong sama setengah. Ni yang kata Yahudi ni. Dia bagi sebelah balik ni, sebelah arah ke kiblat kita ni, dia bagi kat orang Islam pergi ziarah. Daripada tengah kubur bawa pergi ke belakang, hak depa punya. Nabi Ibrahim ni, Abraham dia bagi. Okey. Depa pun kata itu nabi depa juga. Depa pun nak juga Nabi Ibrahim ni. Kan baru ni viral satu video tunjuk kata kawasan yang dia tak pernah buka selama ni, tiba-tiba dia buka, boleh pergi masuk tengok the whole kubur Nabi Ibrahim. Sekali-sekala dia buka. Tuan, mereka pun klaim kata Nabi Ibrahim ni agama mereka. Yahudi kata Ibrahim ni agama kami, dia ikut agama Yahudi. Nasrani pun kata no, Abraham Kristian. Dia kata ni, dia beritahu, bukankah agama Yahudi itu kemudian daripada turun Taurat? Ini hujah dia. Hujah di pihak Islam.
timbul agama Yahudi ni zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Ibrahim awal lagi. Macam mana dia pergi ikut hampa kemudian ni pula? Apa punya orang macam tu? Lebih kurang cara cakap. Hujah menyalahi fakta. Okey. Dan agama Nasrani itu kemudian daripada turunnya Injil. Lagilah pula Injil tu Nabi Isa last tu. Macam mana hang claim kata Nabi Ibrahim pergi ikut? Please lah. Gitu. Dan tidakkah antara Nabi Ibrahim dan Nabi Musa yang diterima kitab Taurat itu turun hampir 600 tahun selepas dia. Lepas wafat Nabi Ibrahim 600 tahun baru mai Nabi Musa, baru mai kitab Taurat. Macam mana hang kata dia ikut benda tak ada lagi? Dan senggang antara Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Allah Isa alaihi salam 1600 tahun. Lagi jauh. Macam mana hang kata Nabi Ibrahim agama Nasrani sedangkan kitab pun tak turun lagi? Macam mana kata dia ikut apa? Macam tu. Maka pada masa mana Nabi Ibrahim beragama Yahudi ataupun agama Nasrani? Dan pula adakah tersebut di dalam Taurat dan di dalam kitab Injil itu yang Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi ataupun Nasrani? Dalam Taurat ada sebutkah kata Nabi Ibrahim ikut kitab Taurat? Dalam Injil ada sebut kata Nabi Ibrahim ikut Injil? Dalam kitab hampa pun tak sebut benda ni. Apa benda yang hampa duk merepek ni? Macam tu. Kalau begitu, Yahudi dan Nasrani yang klaim kata Nabi Ibrahim itu agama mereka adalah karut jua. Dia kata ini satu dakwaan yang karut tak boleh pakai. Bahkan sebenarnya dan sepatutnya orang yang beragama dengan agama Nabi Ibrahim itu ialah orang yang beragama Islam. Kita ikut agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad beritahu kat kita macam tu. Ni Islam hak kita ikut hari ni exactly macam yang Nabi Ibrahim alaihi salam dulu. Masalah agama Islam muafaqah dengan syariat agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidak seperti dakwah Yahudi dan Nasrani bahwasanya Ibrahim itu beragama Yahudi ataupun Nasrani seperti tersebut keterangan dalam masalah itu. Maka kerana itulah telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna wali abi wa khalilu rabbi. Itu hadis tadi. Dan sesungguhnya kekasihku dan ikutanku adalah nenekku dan orang pilihan Tuhanku, iaitu Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad kata dia ikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Summa qara'a inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadha an-nabi walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Surah Ali Imran ayat 68. Kemudian Nabi SAW membaca ayat Quran yang jadi saksi yang disabdakan oleh Nabi SAW itu. Itu maksudnya bahwasanya yang lebih tertentu dan lebih hampir dengan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ialah orang yang ikut dia pada zaman dia. Orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim ni ialah orang yang ikut dia masa zaman Nabi Ibrahim. Dan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Tuhan kata yang dekat dengan Nabi Ibrahim ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kata? Allah kata dalam Quran dalam surah Ali Imran ayat 68. Allah mengesahkan benda ni. Dan orang-orang yang mukmin daripada kalangan umat Nabi Muhammad dan kita yang ikut Nabi Muhammad, kita dekat dengan Nabi Ibrahim. Sebab tu selawat masuk sekali dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pasal dekatnya kita dengan Nabi Muhammad bermakna dekat kita dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan bermula Allah menolong dan memelihara orang-orang mukmin. Itu dia. Tuan-tuan, yang kata Nabi Ibrahim ni, sebuah hadis riwayat daripada Al-Mukhtar bin Fulful. Tuan-tuan tengok nama dia. Bunyi nak macam Liverpool dan bunyi nak macam kacang full. Nama orang Arab Fulful dia panggil. Daripada Al-Mukhtar bin Fulful. Bolehlah siapa nak buah nama anak lepas ni? Fulful. Dia ni tabi'in, dia bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Dia tabi'in.
Kata dia, sami'tu Anas bin Malik yaqul. Dia kata, Mukhtar bin Fulful kata, Anas bagi tahu kat dia. Qala rajul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya khairal bariyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika Ibrahim. Atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Satu hari mai satu sahabat Nabi, dia panggil dekat Nabi, dia kata, ya khairal bariyah. Dia sayang dekat Nabi apa benda ke, dia pergi panggil dekat Nabi macam tu. Dia pergi, dia kata, ya khairal bariyah, wahai manusia sebaik-baik manusia. Dia panggil dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab balik dekat orang yang panggil dia khairal bariyah, sebaik-baik manusia ni. Nabi jawab balik dekat dia, Nabi kata, zalika Ibrahim. Nabi kata sebaik-baik manusia ialah Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan aku. Nabi kata. Sifat merendah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad lah makhluk paling baik. Bila orang mai kat dia, kata dekat dia, dia sebaik-baik manusia, Nabi Muhammad kata apa? No. Sebaik-baik manusia itu layak panggil pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sebuah hadis lain riwayat pada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kata dia, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Al-Karim ibnul Karim ibnil Karim ibnil Karim, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi kata apa? Orang yang mulia anak kepada orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia. Itu dia. Nabi sebut 4. Orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia. Siapa? Nabi kata Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. 4 generasi itu semua Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam, anak dia Nabi Ishaq, Nabi. Anak Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi. Anak Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi. Nabi kata, inilah orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia. 4 generasi Nabi semua. Allah subhanahu wa ta'ala bagi kurnia ni kepada siapa? Kepada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka tidak heran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia idolize, dia admire, dia respect habis kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai orang main panggil dekat dia, ya khairal bariyah, manusia paling baik. Nabi kata, no, bukan aku. Ibrahim itu manusia paling baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu orang sahabat bernama Abi Musa radhiyallahu anhu. Abu Musa ni nama dia Abdullah bin Qais. Sahabat Nabi. Dia wafat tahun 50 Hijrah. Dia kata, wulida li ghulam. Dia kata, satu hari aku dapat anak jantan, anak laki-laki. Fa'ataitu bihin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Aku pun seronok dapat anak laki-laki ni, dukung anak ni, pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu Ibrahim. Nabi kata, buh nama anak hang ni Ibrahim. Nabi sayang sungguh Nabi Ibrahim ni. Anak Nabi sendiri pun nama Ibrahim. Orang buat mai suruh buh nama pun Nabi bubuh Ibrahim. Tak ada orang kita ni nak beranak lagi 2 bulan duk cari nama, tak dapat 2 bulan lagi duk cari nama. Mesyuarat dengan bini setuju elok dah, persembah dekat Tok Wan tak setuju. Saat lagi apa Tok Wan bagi nama, bini dengan apa suami isteri tak setuju. Saat lagi dua apa semua okey, suami isteri setuju nama ni, tanya Tok Wan pun kata alright. Tanya ustaz kata makna tak elok pula dah. Ya Allah, betul. Apa punya susah. Zaman Nabi, sahabat bawa anak pergi dekat Nabi, Nabi kata bagi nama Ibrahim. Cantik. Okey.
Kemudian dia kata fasammahu Ibrahim. Nabi kata buah nama budak ni Ibrahim. Fahannakahu bitamrah. Kemudian Nabi tahnik dia dengan kurma. Ambil lenyek kurma apa semua. Kalau Nabi buahlah mulut. Nabi ambil balik, sapu di langit-langit budak tu. Ustaz-ustaz lah ni hak mana duk kedai rokok, Marlboro apa semua ni, janganlah duk pi bubuh ustaz pun. Kena rokok umur panjang. Orang suruh tahnik, dia pergi bubuh dalam mulut dia, budak tu tak ada anak besar. Dia ni bawa pergi anak dia dekat Nabi. Nabi kata buah nama dia Ibrahim. Lepas tu Nabi tahnik budak ni dengan kurma. Wa da'alahu bil barakah. Nabi doa keberkatan kepada budak ni. Wa dafa'ahu ilayya. Habis dah tu Nabi serah balik dekat Abu Musa, dekat bapa dia. Nabi bagi balik. Wa kana akbar walad Abi Musa. Itu anak sulung Abu Musa ataupun Abdullah bin Qais bin Sulaim ni, anak sulung dia. Dia bawa pergi dekat Nabi. Nabi buat tahnik macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Ibrahim alaihissalam hebat dia lagi apa tuan-tuan? Ni hari ni dengar kata kerajaan Saudi tak bagi orang pi masuk Mekah, kita di Raplah ni. Pasal kita nak pi. Orang ada duit ni nak pi tiap-tiap tahun. Korang sikit duit pi selang setahun. Tak ada duit langsung ni duk kira nak pi haji sekali. Tapi kira hati duk ingat nak pi. Mekah Madinah ni memang teringat nak pi. TV keluar aja gambar Mekah mana tambah bulan puasa ni, pi duduk depan TV ni duk tengok air mata bergelenang darah tengok dengan Mekah Madinah ni yang kata orang Islam ni. Tentu yang kata Mekah tu ada apa di situ? Ada apa? Kaabah. Lah hadis cerita apa? Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala faqala Ibrahim ya Ismail inna rabbaka amarani an abniya lahu baitan. Satu hari Nabi Ibrahim kata dekat anak dia Nabi Ismail. Nabi Ibrahim kata apa? Dia kata wahai Ismail, dia kata Allah perintahkan aku suruh bina satu rumah dia di sini. Rumah dia Baitullah, rumah Allah. Allah suruh bina rumah dia di sini. Ismail bila dengar Nabi Ibrahim kata Tuhan suruh bina Kaabah, suruh bina Baitullah, dia kata ati' rabbak. Dia kata dah kalau Tuhan suruh, bapak kena buat lah. Ati' maksudnya taatlah perintah Tuhan kamu. Allah suruh, buatlah. Qal kata Ibrahim innahu qad amarani an tu'inani alaih. Nabi Ibrahim kata dekat Nabi Ismail, dia kata tapi Allah suruh hang tolong aku bina Baitullah ni. Qal kata Nabi Ismail idzan af'al. Dah kalau macam tu jom kita buat. Aku akan buat, dia kata. Kalau Allah suruh af'al, aku akan buat. Jom ayah kita pergi buat. Kerana ini Allah suruh. Tuan, ajak buat Baitullah tak apa lagi. Duk tak duk Nabi Ibrahim kata ya Ismail, Allah suruh aku sembelih hang. Pocik. Sembelih, dia kata cunggit. No, Nabi Ismail alaihissalam ni bila ayah dia kata Allah suruh aku sembelih hang, dia kata kalau itu perintah Allah, jalan. Allahu akbar. Layak tak layak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ni jadi nabi? Lebih pada layak tuan-tuan. Tak pernah dia query, tak pernah dia question, tak pernah dia tanya perintah Allah ni. Tak pernah tanya. Oh, kita hari ni tanya kuat. Tanya. Semua benda tanya. Bukan tanya aja, perli lagi, perli. Allahu akbar. Ni cerita tukang kerajaan. Tukang kerajaan. Sikitlah saya sebut. Pasal kadang-kadang hati ni rasa sedih juga dengan orang Islam ni. Dengan kerana tukang kerajaan ni piduk post masuk dalam Facebook. Perli. Hampa dah dapat dah kerajaan dah ni, eloklah minggu depan buatlah hudud. Ini perli tuan-tuan. Ini perli. Ini bukan kerja siapa-siapa, ini kerja orang Islam. Siapa pun, ini benda orang Islam. Hang orang Islam, hang parti cam apa pun, ini perintah Allah dalam Quran.
Kita nak buat benda ni dengan cermat, dengan elok. Kita tak mau jadi kelang kabut, kita tak mau jadi havoc. Jangan duk perli macam tu. Kata minggu depan boleh buat dah lah wuduk. Apa benda ni? Yang perli ni pula ustaz. Allahu Akbar. Saya tak mau cakap, tapi cakap juga. Jangan tuan-tuan, jangan macam ni. Jangan. Tuan-tuan duk parti mana saya pun tak peduli. Tuan-tuan pun terus ambil tahu saya parti apa. Tu sah. Tapi ini Islam. Ini bukan soal parti. Ini soal agama. Ini soal Allah sebut dalam Quran. Ini soal Nabi sebut dalam hadis. Ini bukan soal politik. Ini bukan soal politik kepartian. Bukan. Benda ni bagi clear. Jangan kita ni duk tak mau sambung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Bila Nabi Ibrahim alaihissalam kata dekat Nabi Ismail, Allah suruh buat Baitullah. Dia kata, okey ayah, jalan. Nabi Ibrahim kata pula, Allah suruh hang tolong ayah untuk buat Baitullah ni. Dia kata, kalau Allah suruh, jom. Kalau Allah suruh, jom kita pergi buat. Faqama faja'ala Ibrahim yubna. Bangkit dua-dua beranak ni, start pembinaan Baitullah. Tu yang kita duk pergi hari ni ni. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Quran kata, serulah manusia kepada kerja haji ni. Nescaya, nama kata orang Islam, dia duduklah di ceruk mana pun, walau ceruk Tok Kun sekalipun. Fajjin Amid tu maksud dia ceruk dunia. Mana lagi yang duduk dalam Pulau Pinang ni selain pada ceruk Tok Kun? Dia duduklah di ceruk mana pun, apabila mai seruan haji ni, nescaya, Allah kata dalam Quran, nescaya mereka akan mendatangi Baitullah itu. Sehingga kan unta yang mereka naik tu, masa mula naik gemuk, sampai di sana jadi kuih. Mereka akan pergi untuk menunaikan haji dan umrah di Makkah ini. Tu dia tuan-tuan, powernya, tarikan untuk mengerjakan ibadat haji dan umrah ini. Power dia macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bangkit dua-dua beranak ni, start pembinaan Baitullah tu yang hari ni orang duk pergi ni. Wa Ismail yunawiluhul hijarah. Nabi Ismail kerja dia apa? Dia ambil bongkah batu ni, suar dekat ayah dia Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim letak sehingga jadi itu kotak Kaabah tu. Anak suar, ayah ambil letak. Anak suar, ayah ambil letak. Nabi Ismail suar, Nabi Ibrahim ambil letak. Qal hatta irtafa'al bina, sehinggalah bangunan tu daripada rendah naik sampai tinggi dah dinding Kaabah tu. Wa dha'afa syekh an naqlil hijarah. Maka Nabi Ibrahim, asy-syekh ni maksudnya apa? Tua. Nabi Ibrahim yang pada masa tu dah tua, makin tinggi makin dhaif dia, makin susahlah nak bangunan dah naik semakin tinggi. Faqama ala hajaril maqam. Dia naik berdiri atas ketui batu. Faja'ala yunawiluhul hijarah. Barulah batu tu naik sehinggalah selesai pembinaan Kaabah. Batu tu dia panggil Maqam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim semasa dia membina Kaabah. Yang hari ni kita pergi, kita tawaf habis 7 pusingan, kita pergi berdiri di belakang Maqam Ibrahim sembahyang. Disebut dalam Quran, suruh pergi sembahyang di belakang Maqam Ibrahim alaihissalam. Tu tempat dia berdiri di atas batu tu dulu. Tuan-tuan, cerita Islam ini cukup banyak berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka tidak heran Nabi Muhammad ni, dia idolize Nabi Ibrahim ni sangat-sangat. Pasal apa? Pasal banyak cerita ibadat dalam Islam ni related dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu anhu, dia katakan Ibrahim sallallahu alaihi wasallam awalan nas dhayyafad dhaif.
Sa'id bin Musayyib dia kata apa? Dia kata Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama sekali. Dia panas sikit kita ayat ni lari. Dia kata Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama sekali memuliakan tetamu. Dayafad daif. Daif ni bahasa Arab. Kita pergi majlis-majlis rasmi kerajaan negeri, kerajaan apa, dia tulis ketibaan dif jemputan. Dif tu daripada bahasa Arab daif. Dad yafa, daif. Plural dia duyuf. Dia yang kata duyufur rahman, tetamu-tetamu Allah Tuhan Ar-Rahman yang duk pergi Mekah buat haji buat umrah ni. Duyufur rahman. Daif tu bahasa Arab. Melayu jadi dif. Kan? Yang main geng hadap menyanyi ni jadi DJ dif. Itu lain terus. Baik. Dia kata apa? Kana Ibrahim sallallahu alaihi wasallam awalan nas dayafad daif. Orang yang mula-mula tunjuk dia ikram, dia muliakan tetamu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Hari ni jaga apa COVID-19 ni. 19 kan 9? Ha? 19 tu ya? Ha. Okay. Kacau tuan-tuan, kacau. Sampai apa? Sampai nak salam pun takut. Sedangkan salam ini di antara cara memuliakan kawan, memuliakan tetamu, di antaranya ialah musafahah, Arab kata shake hand, salam. Ui, sampai dah jadi sampai mufti-mufti kena bincang. Macam mana cerita? Sampai ada yang sampai buat pengumuman, kata tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya dengan rendah hati memohon kepada tuan-tuan untuk saya salam dengan saya. Takut. Okey. Dia melarat pergi lagi apa? Kalau sekiranya keadaan ni menjadi kritikal, mungkin sembahyang jemaat boleh pakai sembahyang di rumah. Pasal apa? Pasal tengok ke Saudi dah start dah. Sahabat kita ada yang baru balik umrah ni, pada teks saya masa duduk ada di sana kan. Allahu Akbar Ustaz, kata betul lah. Depa pi tu tak rayuh hendah lagi, Saudi tak rayuh hendah lagi, dia duduk rayuh belah Cina ya. Belah Iran, belah apa, belah Saudi, belah negeri apa, negeri-negeri Arab ni belum masuk lagi COVID-19 ni. Masuk. Iran kena dulu. Berasin dulu peluh, lepas tu seorang, dua orang, tiga orang, sagi menteri, sagi ahli parlimen kena mati. Malaysia melonjak naik daripada mangsa dia ada 70-80 dia tembak. Gelombang kedua tembak naik sampai 130 rupa dah hari ni. Duk main himpit pula daripada kepala batas duk main dah. Alamak leceh, kata janganlah main kepala batas, pi ikut kepala lain sudah, jangan main kepala batas ni. Dah duk main dah dia kata. Jadi semua dia create satu tension. Saudi lagi pula, dia ada Mekah, dia ada Madinah, satu dunia orang Islam duk pi, dia lagi nak kena jaga benda ni. Lagi nak kena jaga. Pasal apa? Benda ni betul hadis Nabi kata la adwa wala tiyarah, tidak ada jangkitan pada penyakit dan tidak ada sial pada burung. Maksud tak ada jangkitan pada penyakit tu bukan menafikan ada penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit, tetapi nak berjangkit ke tak itu dengan izin Allah. Itu maksud dia, jangan salah faham. Jangan kata no, hadis kata tak ada boleh berjangkit. Bukan macam tu. Penyakit berjangkit, dia wabak. Daripada epidemik, wabak setempat dia menjadi pandemik. Wabak sampai satu dunia kena, dia dah jadi pandemik. Ini berjangkit. Tapi nak berjangkit ke tak tu, itu atas izin Allah. Itu kena faham. Okey. Dalam keluarga ada seorang kena demam campak. Demam campak ni berjangkit. Tapi pelik dalam rumah tu, seorang kena demam campak, dua orang kena, lepas tu 5 orang tak kena. Padahal duduk dalam rumah tu makan minum sekali apa semua, tapi 5 orang tak kena. Kita nak terang kata 5 orang ni antibody dia kuat ke apa, itu teranglah, tak apa, tak ada masalah. Tapi tak berjangkit tu kerana tak diizinkan oleh Allah berjangkit, maka tak berjangkit. Tapi kita kena ada precaution, kena ada langkah berjaga-jaga. Oleh kerana benda ni membahaya, kita kena jaga. That's why kerajaan Arab Saudi dia jaga benda ni. Now mereka dengan duk buat macam-macam, mereka cuba untuk nak mengurangkan orang masuk. Mereka dengan duk berubat dengan apa,
Cuma dia jadi havoc, dia jadi kelang kabut. Ada orang yang pergi nak buat umrah, masuk ke Madinah, daripada Madinah nak mai ke Mekah, singgah di Bir Ali. Dah di Bir Ali, dah pakai kain ihram, dah apa, dah niat, dah nawaitul umrah wa ihram tu biha apa semua cantik, naik bas sampai sekat jalan, dia tahan tak pergi masuk. Kalut lah macam tu. Dia tahan, dia tak pergi masuk. Hak geng driver bas cerdik sikit. Dia ada driver cerdik, ada driver yang tak apa cerdik pun ada. Hak cerdik ni mungkin dia orang sana ke, dia apa, dia kata tak apa, dia buat lagu ni, dia nak cakap Melayu tak reti, dia ni pun nak cakap Arab tak reti, dia buat lagu tu, dia power steering, dia pun nak masuk kampung mana betul, dia pun pakat duk tengok macam 9 karin duk lambat tu, duk tengok di luar ni apa ni nak pergi mana. Dia duk ronda kampung Arab. Satu sahabat cerita, dia mai tak malam ni tu. Dia kata duk tengok atas bas Ustaz, dia tak tengok ni mana ni jalan ni, bukan highway dah ni, dah masuk jalan kampung. Dia tahu Ustaz, jalan nak kami lalu ni, dia kata lebih kurang jalan lunas nak main Tasik Gelugong. Dia kata arah kuda. Dia tak sebut arah kuda, dia kata lunas nak main Tasik Gelugong, arah kuda lah tu. Dia kata duk main kot tu Ustaz, dia kata tengok ni apa ni, nak pergi mana ni, Arab ni nak bawa pergi mana. Tak tengok nampak menara Masjidil Haram. Hak tu ada ribat cerdik sikit. Dia pelepas roadblock polis ke apa ke, dia ada, dia boleh menggelecek kot ni. Hak sangkut tu 5 jam duk tunggu, kain ihram dah basah lecun dah, duk talbiah ni sampai tak keluar suara dah, tak boleh. Allahu Akbar tuan-tuan. Apa cerita ni? Ini cerita COVID-19. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi nak pi, Hamzah kata apa? Hamzah kata COVID apa, Corona, Toyota apa, kami tak boleh, kami nak pi. Lepas kata, yang kata Mekah ni kami nak pi. Ni jasa siapa? Jasa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia bina Kaabah dengan anak dia Nabi Ismail. Bila dia dah tua, duduk atas batu tu, duduk naik, anak duduk suar batu, sambil duduk susun batu nak buat Kaabah tu, dua-dua beranak ni kata apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dua-dua beranak ni itulah wirid yang duk keluar di mulut dua-dua beranak ni sambil nak bina Kaabah tu. Apa dia? Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amalan kami ni. Ni kami bina Kaabah ni, terimalah ini sebagai amalan baik kami dua beranak ni. Innaka antas samiul alim. Ya Allah Tuhan, Engkaulah Tuhan Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mulut duk sebut yang tu. Qal, kata rawi hadis ni, harta tafa'a, sampailah dah naik, dia pun dah tua, dah naik sampai atas, tak habis-habislah dua-dua duk kata apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Itu yang cerita kata Nabi Ibrahim alaihissalam hebat dia sampai macam tu sekali. Baik, kemudian masuk, dia kata bersumpah bohong supaya dapat sebagai kemahuan nafsu. Wallahualam. Jadi tu tak masuk lagi tajuk ni. Aduh, tajuk yang kata sumpah di depan Nabi ni tak boleh nak masuk lagi, apa punya keras tajuk ni kan. Secara ringkasnya apa dia? Satu sahabat Nabi, dia share mengusahakan tanah dengan satu Yahudi. Ni hadis ni insya-Allah. Kalau tak kalut dengan COVID ni, bulan depan kuliah kita baca. Kalau kalut hampir nak salam pun tak boleh ni kan. Kalau kalut, dia punya cerita dia lebih kurang macam ni. Dia kata Ustaz dua kali dah duk gezet tak baca ni, ambil balik tidur tak apa nak boleh lena. Sampai macam tu kita gezet lagi bagi clear sikit. Hadis ni nak cerita satu sahabat Nabi. Sahabat ni dia share dengan satu Yahudi mengusahakan tanah. Okey, di sini satu kesimpulan hukum apa dia? Boleh tak boleh orang Islam share dengan orang bukan Islam buat berniaga? Boleh tak boleh? Boleh. Benda ni berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tiba-tiba Yahudi ni perkena dia. Tahu perkena? Tipu dia. Punya duk buat kerja sekali, dua-dua orang ni, tiba-tiba Yahudi ni kata dekat dia, tanah ni aku punya. Dia kata hang punya kau mana? Di tanah ni kita share. Kita beli pun share, kita usaha sama-sama.
Hang ada setengah, aku ada setengah, 50-50. Mana pula tanah ni jadi hang punya? Yahudi ni, tanah ni aku punya seorang, hang tak ada sangkut. Nak jadi gaduh lah. Jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya nak buat aduan. Saya dengan kawan Yahudi ni, kami share, kami beli tanah dan kami usahakan tanah tu. Dia ni duduk tak pasal-pasal, dia kata tanah ni dia seorang punya, saya tak ada sangkut paut. Pergi mengadu benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Nabi kata apa dekat dia? Nabi kata, hang ada bukti ke tanah ni hang share dengan dia? Yang ni menunjuk kata Islam sangat mementingkan documentation. Kena ada dokumen. Itu sebab Islam, kalau kata kita bagi orang hutang duit pun kena ada perjanjian. Itu sebab Islam dia dah beritahu dah, kalau nak tinggal wasiat pun kena ada bertulis. Pasal tak mau benda ni berbangkit di kemudian hari, buang masa dan buang karan. Contoh Pulau Pinang, masalah besar Pulau Pinang apa dia? Tanah wakaf. Sampai lah tak settle. No, generasi ancestor dia, tok nenek dia dulu wakafkan tanah tu. Zaman anak tak apa lagi, dia duk nampak pak dia wakaf tanah ni. Mai zaman cucu pun boleh gagah lagi, dia duk nampak muka tok wan dia tahu tok wan dia wakafkan tanah tu. Mai cicit, mai zaman piot, mengaji pandai sikit, mula duk tanya. Dia kata dulu yang kata tok nek kita wakaf tanah ni ada surat ke? Ada mula tanya. Bapak dia beritahu, bapak dia kata, tapi bapak dulu tok wan hang, bapak kepada bapak dah beritahu, kata memang tok nek hang wakaf. No. Surat ada tak? Ada buat cakap pandai. Pak dia kata tak tahu lah, pak tak pernah tengok lah surat dia. Pak kita boleh lawan ni benda ni. Ni mula. Pasal dia mengaji law tak habis. Kalau dia mengaji law dan dia fahami dari segi Islam, dari segi apa-apa semua, dia tak lebih buat kacau macam ni. Tapi dia mengaji tak habis. Dia tak putih limau. So dia kata apa? Dia kata tak boleh. Dia kata ni tak ada surat. Dia kata no. Dia kata, bapak, saya nak abang apa? Baru ni kawan saya ada seorang dulu mengaji sama. Bapak tahu dah nama dia, begini, dia cerita semua. Dia lah ni duduk dalam apa, juru nilai apa semua ni. Dia valuer. Bapak tahu dia abang, tanah ni hak tok nek punya ni. Lah ni bapak, dia bukan kira satu ekar. Dia kira sejengkai pak. Dia kata. Sejengkai RM800 pak. Dia kata. Ni kalau sekiranya kita dapat claim balik tanah ni, pak tak gaduh dah, pergi duk buat kerja ni apa semua pak milioner, saya anak milioner. Pak dia kata tapi apa ni, kita fight tak apa, kita lawan benda ni, kita lawan. Nampak tuan? Punca patah balik awal apa dia? Tak ada dokumen. Baik, Yahudi tadi dengan sahabat Nabi ni tadi beli tanah, usahakan tanah, tak ada satu surat perjanjian apa. Bila dia nak kena main, dia nak kena game, dia panggil game lah ni. Bila dia kena game dengan Yahudi ni, dia buat apa? Dia pergi jumpa Nabi. Bila sampai dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya dengan kawan Yahudi ni beli tanah dan usahakan tanah. Tiba-tiba hari ni, dia kata tanah ni dia punya seorang, saya tak ada sangkut paut. Dia kata, macam mana ni ya Rasulullah? Nabi terus tanya dia. Nabi kata, is there is any document? Orang putih. Ada dokumen ke? Ada satu bukti ke yang boleh tunjuk kata hang share dengan dia? Oh, dia kata tak ada lah. Dia percaya saya percaya dia. Soalnya hang percaya dia tak percaya kan? Senang macam mana? Oh, dia kata susah lah, memang tak ada satu surat bukti apa, tak ada lah. Nabi kata tak apa, panggil Yahudi ni mai. Nabi tanya Yahudi ni berkeras di depan Nabi. Dia kata tanah ni saya punya, dia ni tak ada kena mengena. Yang dia duk main tolong aja, dia tak ada kena mengena. Tanah saya, usaha ni pun saya. Ni naik angin lah. Dia kata ya Rasulullah, dia bohong. Nabi kata dekat Yahudi ni apa? Nabi kata, hang sanggup tak bersumpah dengan nama Allah, apa yang hang kata ni betul? Hang sanggup tak? Yahudi kata okey, no problem, boleh sumpah. Dia memang tipu, tapi dia berani bersumpah. Ni dia nak cerita apa ni. Dia memang tipu, tapi dia berani bersumpah. Nabi katakan dia, hang sumpah dengan nama Allah, kata tanah ni hang punya dan dia ni tak ada kena mengena. Dia kata okey, saya sumpah. Sahabat Nabi ni bila dengar lagu tu menyala, marahlah. Menyalalah dia.
Dia terus challenge Nabi, dia argue Nabi, dia kata, ya Rasulullah, macam mana ni? Oh, kalau main haji sumpah lagu ni jenuh, dia kata. Dia ni Yahudi, dia mana takut dekat Tuhan? Dia kata dekat Nabi, dia ni Yahudi, dia ni mana takut dekat Tuhan? Kalau setakat suruh dia sumpah, lepas tu tanah ni jadi hak dia, oh, dia kata tak boleh macam ni. Dia duduk main angin tak tentu punca. Nabi kata apa kat dia? Yang tu bulan depan tu. Yang tu bulan depan tu. Nabi nak settle macam mana ni kes ni. Tuan-tuan, ingat senang jadi hakim ni, ingat senang kan? Okey. Rentetan daripada kes ni dia akan bincang beberapa masalah cabang. Adakah sumpah ini valid di mahkamah? Sumpah ni adakah diterima dan dipakai? Dia akan ada perbincangan dia esok ni. Sambungan daripada tu pula dia akan mai juga kat kita cerita pula tentang apa? Tentang berlaku pada zaman Nabi SAW, sahabat yang saya sebut dah bulan lepas, ni kuliah akan datang. Dia balik-balik rumah, tengok satu jantan duduk atas badan bini dia. Ada 2 hadis tentang benda ni. Ni tengok-tengok Allah, dia kata. Yang satu hadis ni, Uwaimir ni, dia tak boleh terkejut tengok bini dia boleh buat macam tu. Dia pergi jumpa satu sahabat lain. Ni, dia kata, aku nak tanya hang Ustaz, kalau sekiranya kita balik-balik tengok bini kita duk berzina dengan satu lelaki lain, kita tengok Islam kata kena buat main 4 orang saksi, nak pergi cari saksi, dia pani pun settle dah lah. Soalnya aku tengok I witness benda ni dengan mata bini sudah buat macam ni. Kawan yang dia pergi tanya, dia pun naik gelabah juga lah. Dia kata, ya ni kena tanya Nabi ni, ambil tanya aku pun kacau ni. Hang tolong pergi tanya Ustaz. Dia geram. Dia pergi tanya Nabi SAW, kawan ni pergi tanya Nabi. Dia tanya Nabi, Nabi tunjuk reaction, tunjuk muka kira marah dan tak suka dengan benda ni. Nabi tak jawab, Nabi pergi tu. Jadi balik mai, kawan yang menghadapi masalah isteri berzina, dia tengok ni, dia pergi jumpa kau ni, dia kata, hang tanya lagi Nabi. Nabi kata apa? Dia kata, aku tak mau tanya dah. Dia kata, Nabi marah dengan aku sekali. Dia kata, oh, dia kata, mana boleh macam ni, benda tak selesai. Dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya balik, isteri saya macam ni. Nabi tak jawab dekat dia sehingga turun ayat Quran dan dibaca insya-Allah. Dan kemudian berlaku yang dikatakan li'an. Tak kira siapa pun, kalau tuduh orang berzina, tak boleh bawa 4 orang saksi, sebat 80 kali. Kita tuduh orang lain ke, kita tuduh bini kita ke apa ke, tak boleh bawa 4 orang saksi, kena atas belakang 80 rotan. Bagi kes suami tuduh isteri, tak boleh membawa 4 orang saksi, dia bagi satu jalan lagi, dia panggil li'an. Laki kena pergi depan hakim, pergi bersumpah depan hakim, isteri saya berzina, isteri saya berzina, isteri saya berzina, isteri saya berzina. 4 kali kena sebut sebagai ganti kepada 4 orang saksi yang tak ada tu. Sebelum dia sebut sumpah kelima, hakim kena interak, kena selit masuk. Hakim kena kata dekat dia, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah sebelum kamu sebut lapas yang kelima ni. Sebab lapas yang kelima tu dia kena kata apa? Kalau sekiranya saya bohong, saya saja fitnah bini saya, laknat Allah menimpa saya. Sebelum hang kata perkataan ni, hang bertakwalah kepada Allah. Hakim kena sebut kat dia gitu. Kalau dia langgar juga, dia sebut juga, dia sebut kata apa yang dia kata ni betul, memang bini dia berzina dan saya sedia menerima laknat Allah. Apa akibat tu yang kata sedia terima laknat Allah itu, apa akibat dia, ada disebut dalam hadis yang kita akan baca insya-Allah. Satu kes lagi, seorang sahabat sama juga kes, dia pergi tengok balik-balik rumah bini tengah berzina dengan orang lain. Dia pergi mengadu kepada Nabi SAW. Nabi dengar pengaduan ni, lepas tu Nabi kata, tak apalah, dia kata, benda ni dia pun tak boleh bawa saksi, tak boleh apa, dia kena buat sumpah li'an, sumpah laknat. Tetapi Nabi kata, tetapi kalau anak yang beranak keluar esok ni, kulit dia color apa, rambut dia lurus ke rintin,
badan dia macam mana, Nabi kata jelas itu anak dia, bukan anak zina. Tapi kalau anak yang keluar mai esok ni, kulit dia macam ni, rambut dia kerintin dan betih dia kecil, Nabi kata jelas perempuan ni berzina. Nabi kata lagu tu dalam hadis sahih, tuan-tuan. Beranak mai, bulan depan juga apa jadi budak anak. Dia duduk mai tergantung macam tu kan. Beranak mai, Allah boleh tengok serupa macam pak dia betul ke, serupa dengan syekh tadi ni, Gerenggo tadi ni ke kan. Macam ni dia mai ekoran daripada cerita sumpah ni. Kemudian dia akan bincang dalam kuliah yang akan datang insya-Allah, sumpah ni elok buat di mana. Elok, kalau kata sumpah ni elok buat di mana, di Masjid Abdullah Fahim ke ataupun di Dewan Millennium. Tu pun bulan depan nanti cerita tu seelok-eloknya sumpah ni buat di mana. Dia ada cerita semua dalam bab. Tuan-tuan, saya nak abang satu pada saya dan pada tuan-tuan semua. Islam ni cantik, tuan-tuan. Cantik yang kata agama Islam ni. Daripada sebesar-besar topik sampailah sekecil-kecil topik. Ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi tuan-tuan kalau kita tak mengaji agama kita sendiri. Kita tak mengaji. Kita duk rasa kita duk sembahyang 5 waktu, duk pergi masjid, duk pergi surau sembahyang ni cantik dah, mengaji semua tak yang rugi tuan-tuan. Kita mengaji ni masya-Allah, kita kata ada rupanya benda ni dalam, rupanya Quran ada cerita benda ni. Rupanya hadis Nabi ada sebut benda ni. Baru kita tahu agama yang kita pilih ni memang inilah agama yang Allah terima dan kita tak pernah silap di dalam memilih agama kita. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.